Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera kepada rakan-rakan di Facebook, rakan-rakan di TikTok. Kita ke udara dalam dua medium. Satu di page Facebook Ismi Maisha, dan satu lagi di TikTok Ismi Rakyat. Jadi kalau yang tak dapat siaran di Facebook, boleh cuba di TikTok. Saya ulang, TikTok saya Ismi Rakyat, Facebook saya Ismi Maisha. Okey tuan, Facebooker pun boleh, TikToker pun boleh, and everything is okay. Back the corner. Okey tuan, Anwar Muhammad. Waalaikumsalam. Faris Azlan. Makasih. Lady Wati. Waalaikumsalam. How's it going, ma'am? Doa saya semua berada dalam keadaan baik. Dewata Raya. Waalaikumsalam. Ismi and Abang Nom berpisah tiada. Yes, that's true. Sebab apa? Sebab Datuk Seri is Prime Minister, and Dr. Zahid Hamidi Deputy Prime Minister. Dua orang ni mesti dipertahankan. Sebab tanpa Anwar tiada Dr. Zahid. Tanpa Dr. Zahid tiada Anwar Ibrahim. Jadi dua orang ni kita boleh panggil mereka, atau kita boleh gelarkan sebagai regu emas, regu piala emas. Gabungan yang paling baik, experience, dan dua orang ni sudah menghadapi berbagai ujian yang cukup hebat, terutama Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dikenakan pendawaan terpilih, dipenjara sebanyak 2 kali, bukan sebulan, bukan 2 bulan, tapi hampir 10 tahun. Manakala Deputy Prime Minister kita, satu insan yang cukup banyak dikenakan pendawaan terpilih, 87 pendawaan terpilih. Itulah usaha bersatu untuk menjatuhkan beliau dari jawatan Presiden. Tapi hingga aku sudah, beliau tak jatuh-jatuh. Yang jatuh tu Mahathir Mohamad. Dua orang ni jatuh. Jadi inilah orang sebut sebagai kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada daya, tiada kekuatan selain pertolongan Allah semata-mata. Betul tuan? Sebaik-baik perancangan mereka, perancangan Allah lebih baik. Siapa sangka yang dihina sebagai penyamun, perompak, penyangak, dan berbagai-bagai lagi tuduhan tu, akhirnya jadi kingmaker. Angin kuat jadi kingmaker. Jadi kingmaker. Kingmaker. Ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kita kalah. Kita kalah kerana fitnah. Kita kalah kerana kita tak ada duit. Duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Kita tak ada duit. Itu antara faktor besar kekalahan kita. Saya ulang, kita tak ada duit. Duit kita dibekukan oleh Maidin. Perdana Menteri caretaker pula tak berusaha untuk all out membantu kita. Last kali yang dikejar-kejar beliau tak dapat, yang dikendong-kendong beliau jatuh berciciran. Itu cerita dia. Mukadimah teman-teman. Inilah mukadimah. Agenda. Di seterusnya tajuk pada malam ni, saya rasa
Ramai dah ulas tajuk ni, saudara di Facebook, saudara di TikTok, berkenaan dengan kenyataan Tuan Guru Haji Hadi Awang, Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional, dan juga merangkap Presiden PAS. Dia dah pecah rahsia, tuan-tuan. Dia pecah rahsia, tuan-tuan. Dia pecah rahsia. Dia sebut nama ketua broker. Selepas saja keputusan pilihan raya ke-15 diumumkan, jadi Haji Hadi berhubungan dengan ketua broker, ejen bunga number 1 dalam UMNO. Haji Hadi siap sebut nama broker tu. Nama broker tu Datuk Seri Isyamuddin On. Nampak? Nampak tak? Dan mereka berjaya menangkap 10 katak daripada Barisan Nasional. Sebab itu Mahyidin menolak untuk menubuhkan kerajaan perpaduan kerana Mahyidin yakin sokongan 10 ahli parlimen Barisan Nasional itu boleh diguna pakai untuk mengangkat dirinya sebagai Perdana Menteri ke-10. Dia terlupa yang ada anti-hopping law atau akta anti lompat parti. Dia terlupa yang 10 orang ahli parlimen ni ada menurunkan tanda tangan atas 4 dokumen undang-undang sebelum mereka menerima watikah sebagai calon Barisan Nasional. Jadi 10 SD ni tak boleh diguna pakai untuk mengangkat Mahyidin sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Itu yang menyebabkan Tuan Guru Haji Hadi mengamuk sangat. Dia kata pengadil tipu, pengadil tak adil. Dia kata pengadil tambah masa, pengadil ubah tianggul, pengadil ubah tianggul, dan berbagai-bagai lagi lah tomahan-tomahan yang Haji Hadi tujukan kepada pengadil. Jadi kita pun semua tahulah bila sebut pengadil ni, kita boleh bayangkanlah siapa pengadil tu. Kalau dalam politik ni, saya boleh jangkakan yang pengadil tu Haji Hadi tujukan kepada Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Dia kata pengadil tak adil, pengadil tambah masa supaya yang kalah itu menang, yang menang itu kalah. Nampak? Sampai kepada Seri Paduka pun nak diprovokasi kerana kepentingan politik Perikatan Nasional. Dan kan Mahyidin Yassin dan Haji Hadi lupa ke amalan curi ni amalan tak berintegriti? Slogan Perikatan Nasional, PN the best, PN bersih, PN integrity, PN no kluster mahkamah. Itu slogan-slogan yang digunakan oleh Perikatan Nasional, saudara. Tapi amat menyedihkan saya, umur saya ni baru 42 tahun, tuan-tuan. Umur Mahyidin 75 tahun. Umur Haji Hadi 80 tahun. Saya pun tahu mencuri itu salah, mengambil hak orang tu salah, mengganggu rumah tangga orang tu salah, dan menubuhkan kerajaan backdoor tu salah. Tapi bagi mereka tak salah. Yang salah tu pengadil. Mereka tak salah. Sebab apa? Mereka
beranggapan bahawa mereka itu bersih. Mereka beranggapan bahawa syurga itu hanya milik Perikatan Nasional. Jadi kalau tuan-tuan tak sokong Perikatan Nasional, makna tuan ni akan dicap sebagai ahli neraka. Betul? Sedangkan kalau kita fikir secara logik, pemikiran manusia biasa, perbuatan nak mencuri 10 orang ahli Parlimen Barisan Nasional itu perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak bermoral dan sepatutnya tidak dilakukan oleh parti yang menganggap diri mereka PN the best, kan? Parti yang menganggap mereka integriti, dan parti yang mengaku bahawa mereka ini parti Islam. Mereka sepatutnya tidak melakukan perbuatan mencuri, kan? Sepatutnya mereka kena menghormati hak orang lain dan juga menghormati keputusan rakyat. Dan kalau mereka nak berpakat, mereka kena berunding melalui saluran yang betul. Betul? Bukan ikut lubang hidung. Ini berunding ikut lubang hidung, tak boleh. Kena ikut saluran yang betul. Dan tadi petang saya sempat berjumpa dengan Yang Berhormat Senator Datuk Seri Dr. Zamri. Dia balik ke Lumut dan berjumpa dengan kami Akar Umbi UMNO Lumut. Adalah sedikit sebanyaklah penerangan yang diberi oleh beliau tadi. Beliau katakan bahawa Barisan Nasional bersikap adil. Barisan Nasional bukan hanya berunding dengan Pakatan Harapan, tetapi juga turut berunding dengan Perikatan Nasional. Dan rundingan yang lakukanlah mengambil kira keikhlasan Pakatan Harapan dan juga Perikatan Nasional. Dari situ barulah Barisan Nasional membuat keputusan untuk menyertai Kerajaan Perpaduan dan bersama dengan Pakatan Harapan. Tapi tuan-tuan nilai sendirilah, kalau kata Mayadin Yassin dengan Haji Adi tak mencuri 10 orang ahli parlimen, kemungkinan Barisan Nasional boleh bersama dengan Perikatan Nasional. Tapi perbuatan Mayadin dan Haji Adi yang melanggar batas tata susila, melanggar batas hukum demokrasi, melanggar batas didikan kepada kita, akhlak kita ni, beliau tak sepatutnya mencuri 10 orang ahli parlimen tu. Dan tuan-tuan tahulah siapa 10 orang ahli parlimen tu. Dan malah mereka juga nak mencuri MCA dan MIC, kan? Dikabarkan MCA dan MIC pun nak dicurinya oleh Perikatan Nasional ni. Kita bayangkan bagaimana kita nak Barisan Nasional bersama dengan Perikatan Nasional kalau mereka itu pencuri. Makluman macam mana Dr. Zamri dipilih jadi senator, itu tanya Dr. Zamri sendiri. Sebab pelantikan menteri atas pilihan Perdana Menteri Malaysia. Dia Perdana Menteri, dia ada hak untuk membina kabinet dia sendiri. Dan kita atau saya tak boleh tanya soalan tu kepada mana-mana orang. Dan sebab benda ni lah keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma bagi saya, keputusan Datuk Seri Anwar Ibrahim keputusan yang tepat. Yang tepat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia memilih orang yang betul untuk menganggotai kabinet besarnya. Sederhana je, insya-Allah sederhana. Dan kabinet ni pun bukan kabinet scheme of thing seperti mana kabinet Mayadin Yassin. Kan? Kabinet ni kabinet yang sederhana. Dan kabinet ni dia tak pilih bulu. Kalau dulu zaman Mayadin dia pilih bulu.
Yang kena pendakwaan terpilih dengan bersatu, dia tak pilih sebagai timbalan ataupun menteri. Kan? Mahidin hanya pilih ikut bulu. Yang mana pemimpin yang boleh tunduk kepada dia, yang boleh menunjukkan kesetiaan kepada dia, dia akan pilih sebagai menteri kanan atau menteri-menteri yang lain. Tapi yang dianggap sebagai mencabar kedudukan beliau sebagai Perdana Menteri, dia akan ketepikan. Itu zaman Mahidin. Masa tu Mahidin paling percaya kat 2 orang lah. 3 orang. KJ, Isyamuddin, Ismail Sabri. Malah masa Ismail Sabri Perdana Menteri pun, kita semua tahu ada perjanjian sulit. Betul? Maknanya Mahidin Yassin telah membonekakan Perdana Menteri yang ke-9. Okey tuan? Itu contoh ada. Peternah, saya tak pernah apa. Soal Isyamuddin on ni, Haji Adi yang buka cerita. Kan? Dah tersebar dah video percakapan Haji Adi tu. Mana benda ni bukan peternah. Benda ni benda yang jelas, benda yang terang. Bukan curi ayam, bukan curi ahli parlimen, bukan kata pengadil tak adil, pengadil tak betul, pengadil tambah masa, pengadil alih tianggul. Tak ada. Benda ni saya kutip dari ucapan Haji Adi sendiri. Jelas. Mana Haji Adi ni dengan Mahidin masih lagi tidak insaf. Masih nak mengamalkan amalan politik, menangkap kata. Langsung tidak menghormati hukum demokrasi. Tidak menghormati akta anti lompat parti. Malah tidak menghormati mandat rakyat itu sendiri. Sebab itu, walaupun mereka kata atau mereka claim mereka menang 73 kursi, tapi 73 kursi yang sepatutnya menjadi kerajaan bersama PIHIS akhirnya telah menjadi pembangkang. Dan kita pun bosan dengan pengerusi Perikatan Nasional. Tak habis-habis cerita duk mengomel. Kabinet ni, kabinet tak bermoral lah, kabinet kleptokrasi lah, macam-macam dia kata. Kan? Dia kata, tapi sebenarnya bagi saya kabinet ni lebih baik daripada kabinet zaman Mahidin Yassin atau zaman Ismail Sabri. Sebab kabinet yang ada hari ni bukan kabinet scheme of thing. Kerajaan yang ada hari ni bukan backdoor government, bukan certain move punya government. Ini kerajaan Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Dan kita tidak menentang Titah, kita menjunjung Titah. Kita bersetuju dengan Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Atas keikhlasan kita tu, akhirnya yang kalah diangkat darjat menjadi yang menang. Dan yang menang 73 kursi sepatutnya jadi kerajaan, akhirnya jadi pembangkang. Dan dikabarkan pada waktu ni parti-parti dalam Perikatan Nasional dah beratakan. Dan ada yang telah memberontak meninggalkan Perikatan Nasional. Semua orang tahu kan? Parti Star dari Sabah telah meninggalkan Perikatan Nasional kerana hilang kepercayaan kepada Perikatan Nasional. Nampak? Dan dikabarkan lebih banyak parti yang akan meninggalkan Perikatan Nasional sebab mereka wujud kerana gila kuasa. Mereka berpakat kerana kuasa. Mereka didaftarkan ketika mereka berkuasa. Dan tujuan penubuhan Perikatan Nasional semata-mata untuk mempertahankan Mahidin Yassin sebagai Perdana Menteri. Yang pertama. Yang kedua, mengangkat semula Mahidin Yassin sebagai Perdana Menteri. Sebab itu tuan dan puan lihat, bila diminta untuk menyertai kerajaan perpaduan dengan pakatan, Mahidin tolak. Sebab pertentangan dengan asas penubuhan Perikatan Nasional, iaitu mengangkat Mahidin sebagai Perdana Menteri.
Sebab kalau mereka bersama PIS, mereka tak boleh jadi Perdana Menteri. Sebab mereka hanya ada 73 kursi. Mereka suka atau tak suka, mereka kena mengangkat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab ada 82 kursi. Itu cerita. Zainal Ma'asyad, you kata UMNO gila kuasa. You yang gila kuasa. You tak nak jadi orang nombor 2. You nak jadi orang nombor 1. Sebab ketamakan Perikatan Nasional akhirnya menyebabkan Perikatan Nasional menjadi pembangkang. Dan tak lama lagi mereka akan bercerai-berai. Tanpa kuasa mereka akan berpecah belah. Tanpa wang ringgit yang banyak, mereka akan berpecah belah. Dan hari demi hari dikabarkan banyak ahli Parlimen Perikatan Nasional berada dalam ketakutan bila isu RM 600 bilion dibangkitkan. Mungkin ada yang akan melarikan diri lah. Kita harap immigration pastikanlah tak ada mana-mana yang melarikan diri. Sebab isu 600 bilion ni isu yang cukup besar. Dan tak lama lagi rakyat Malaysia pasti terkejut. Malah penyokong Perikatan Nasional akan terkejut bila melihat ke mana perginya RM 600 bilion tersebut. Sama-sama kita nantikan. Cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga, tuan-tuan. Jangan risau, tuan-tuan. Cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga. Kan? Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah, patah kaki, tuan-tuan. Dia tak boleh panjat pada pokok kelapa, tuan-tuan. Kebohongan itu, walau berlari sepikilan, tiba waktunya kebenaran akan mengalahkannya. InsyaAllah. Sama-sama kita nantikan episod paling hebat dalam sejarah Malaysia. Drama RM 600 bilion. Maka ini akan memecah belahkan Perikatan Nasional. Mereka akan mula bergaduh semua sendiri, tuan-tuan. Masing-masing akan cari pelampung untuk menyelamatkan diri saudara. Ibarat orang yang tengah lemas di lautan yang sangat dalam. Kalau ketui taik lalu pun, mereka perlu ingat ketui taik itu pelampung, tuan-tuan. Tan ini 600 bilion kan dah report. Tunggu, sabar. Cari bulu ayam, lama-lama bercantum juga, tuan-tuan. Jangan risau pasal 600 bilion tu. Zaman sekarang ni zaman teknologi. Pergerakan duit tu ada transaksi. Dan bila kita hilang kuasa, banyak dah yang dah jadi takut. Broker-broker pun demam sekarang. Okey, tuan. Itu mukadimah sikitlah cerita kita pada hari ini lah, kan. Jadi ada apa-apa soalan, tuan-tuan? Ya, Azhar, setuju buka kad lumut. Apa ni? Satu lagi, mereka cuba nak bawa politik yang ekstrim. Mereka makikan isu DAP. Dulu MCA, sekarang DAP. Dan mereka cuba nak menggambarkan bahawa kerajaan ni dikuasai DAP. Ni saudara, sokongan UMNO kepada kerajaan ini bersyarat, diikat dengan syarat, kan? Bukan diikat dengan scheme of thing macam zaman Mahayadin, kan? DAP tidak boleh menyentuh Islam, ajar-ajar hak istimewa Melayu asli, anak Sabah, anak Sarawak, dan perkara-perkara sensitif yang lain. Sebab itu UMNO boleh menyokong kerajaan perpaduan ini. Jadi usaha-usaha yang dibuat oleh Perikatan Nasional untuk menakut-nakutkan orang Melayu dengan DAP terbukti gagal.
Hari ini orang Melayu faham yang kerajaan yang terbina hari ini kerajaan yang di bawah pantauan terus atau pengawasan terus Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Kan? Clear. Dan jemaah kabinet yang telah mengangkat sumpah memegang jawatan sebelum dipilih sebagai jemaah kabinet Datuk Seri Anwar Ibrahim, mereka telah mendapat perkenan Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong. Dia tidak ada pertikaian lagi. Kan? Jadi Mahidin Yassin, Hajadi berhentilah mengomel. Seri Paduka Baginda perkenan senarai menteri kabinet ni. Sebab dia patut mengomel kenapa Zahid Hamidi jadi TPM. Dia layak jadi TPM lah. Sebab dia tak bersalah. Kalau dia tu orang yang bersalah, takkan dipilih sebagai TPM. Tidak. Kan? Kalau dia tu bersalah, tentu orang-orang Pakatan Harapan pun akan mengamuk. Tapi orang Pakatan Harapan dapat terima. Kita orang barisan memang dah lama terima. Sebab semua orang tahu pendakwaan yang dikenakan kepada Dr. Zahid Hamidi lebih kepada satu usaha jahat yang dibuat bersatu untuk menjatuhkan Dr. Zahid Hamidi dan cuba mengangkat broker sebagai Presiden UMNO. Itu saja. Dan cuba untuk membubarkan UMNO, menjadikan Parti Bersatu sebagai parti tunggal mewakili orang-orang Melayu. Sebab tu kan, beliau didakwa lah. Kan? Dia tak ada kena-mengena dengan isu 600 bilion. Tak ada. Kan? Dan separuh dari pertuduhan tersebut telah dibuktikan tidak bersalah sama sekali. Malah hakim membebaskan dan melepaskan. Kena faham ni. Bebas dan lepas maksudnya tak boleh dibuat pendakwaan semula. Dan ada lagi satu kes yang masih dalam perbicaraan. Dan kes itu pun saya yakin Dr. Zahid Hamidi tidak bersalah. Kalau dia tu bersalah, takkanlah dia dipilih sebagai timbalan Perdana Menteri. Maknanya itu bukti yang jelas Dr. Zahid Hamidi didakwa kerana kerakusan nafsu bersatu yang tamak haloba, nak membunuh UMNO demi kepentingan Mahathir dan Mahayadin. Rahman Ramli sebenarnya MCA dan MIC melemahkan UMNO. Rahman Ramli cakap tu betul, saya setuju. Kan? Bagi saya MCA MIC dah tak relevan lagi. Mereka tidak berfungsi lagi. Dan mereka gagal untuk mendapatkan kepercayaan orang Cina dan orang India kepada parti mereka. Dan kemenangan 3 kerusi yang ada kepada MCA MIC adalah kemenangan atas undi penyokong-penyokong UMNO sebenarnya. Mereka menang dalam kawasan majoriti pengundi Melayu. Dan semua kerusi yang mereka tandingi di kawasan majoriti China dan India, mereka bungkus ikat tepi dengan DAP. Dan saya agak terkilan teruk dengan MCA dan MIC. Sukar untuk saya memaafkan MCA dan MIC sebenarnya. Perbuatan MCA MIC yang bersekongkol dengan Isyamuddin dan cuba menjual maruah Barisan Nasional kepada Mahidin melalui pintu belakang. Itu perkara pertama. Yang kedua, mereka berusaha untuk memecat Dr. Zahid Hamidi dari jawatan pengurusi Barisan Nasional bertujuan untuk menjual maruah Barisan Nasional kepada Mahidin. Makna MCA MIC terlibat memperdagangkan Barisan Nasional. Tapi sepandai-pandai tupai melompat, kan? Akhirnya jatuh ke tanah juga. Sebab tu tuan-tuan tengok tak ada kan ahli parlimen atau wakil MCA MIC yang terpilih sebagai jemaah menteri.
Dan saya juga yakin tak ada mana-mana calon mereka yang akan dipilih sebagai timbalan menteri. Sebab kenapa nak bagi jawatan kat mereka? Mereka menentang kita. Sangkut dah, tak apa dah. Mereka menentang kita. Mereka menghalang kita. Mereka mengkhianati kita. Dan mereka nak memperdagangkan kita kepada Mahidin. Jadilah mereka ahli parlimen biasa. Jangan lupa, jangan absen parlimen. Tak suka, tinggallah pergi duduk dengan Perikatan Nasional tu. Abdul Qadir Ismail Sabri Syamuddin, mana ada ucap tanya kat Zaid. Ismail Sabri Syamuddin ni, mereka ni saya pun tak faham lah. Tapi biarlah kat mereka tu. Mereka dah tahu dah. Jangan main pintu belakang. Nak berunding apa, ikut saluran yang betul. Ini main pintu belakang, membelakangkan parti, membelakangkan akar umbi. Itu pengkhianatan. Berapa kali kita nak maafkan pengkhianat? Mereka main pintu belakang ni kerana kepentingan politik mereka, bukan kepentingan agama, bangsa atau tanah air. Dan perbuatan yang mereka buat itu, saudara, sebenarnya tidak akan mewujudkan kerajaan yang stabil. Mereka cuba mengulangi sejarah 17 bulan dan sejarah 13 bulan. Mereka langgar semua undang-undang yang ada. Mereka langsung tidak menghormati Akta Anti Lompat Parti. Nampak? Dan hari ini bila mereka tidak terpilih sebagai menteri, saya bersyukur sebenarnya, tuan-tuan. Sebab apa? Orang yang menentang kita tidak boleh diangkat sebagai menteri. Kalau kita terlampau baik hati sangatlah, nak tunjuk kita ni hebat, orang yang tentang kita tu kita angkat dia sebagai menteri, tuan rasa dia akan sokong kita? Tak ada. Dia akan jadi kura-kura dalam perahu, tuan-tuan. Depan kita dia berpura-pura tak tahu, belakang kita dia tikam kita dari belakang. Jadi saya nampak Datuk Seri Anwar Ibrahim ada kebijakan yang hebat. Orang putih kata practical wisdom. Buat keputusan yang tepat di waktu yang tepat dengan alasan yang tepat, tidak memilih mana-mana pemimpin yang menentang penubuhan kerajaan perpaduan sebagai menteri. Jadi bila mereka tak jadi menteri, mereka dah rasa lemah. Sebab dulu mereka rasa hebat sebab mereka ni Perdana Menteri, Menteri Kanan, Menteri penuh. Bila mereka tak dapat jadi menteri, mereka akan jadi kupang temaga. Tupang temaga ni maksudnya tak ada orang nak layan mereka lagi lah. Dan tentulah mereka akan mencari jalan untuk mengambil alih pucuk pimpinan UMNO pada pemilihan UMNO yang akan datang. Jadi kita ni yang bakal di perwakilan, saya pun bakal perwakilan, tuan dan puan pun akan dibakal perwakilan. Jangan kita pangkah ejen bersatu. Jangan kita pangkah lagi orang-orang yang bagi 10 SD kat Muhyiddin tu. Pastikan mereka tak menjawat apa-apa jawatan penting dalam parti kita. Sebab mereka ni akan mewujudkan ketidakstabilan politik. Mereka boleh menyebabkan kerajaan yang terbina hari ini jatuh tengah jalan. Sebab mereka akan melakukan apa saja sekiranya kita terlupa, kita leka, kita termakan dengan permainan politik licik mereka. Tentu mereka ni belajar dengan Mahidin. Contohnya Anwar Musa, dia kalau tak ada duit tak apa, dia boleh minta kat Mahidin, sebab dia boleh masuk ke dalam bilik tidur Mahidin. Hebat tak Anwar Musa? Hebat kan? Okey, tu lebih kurang tuan. Live sangkut sikit tak apa dah, boleh dah.
isu nak bangkitkan DAP, bangkitkan isu DAP ni isu yang membuktikan mereka tu terdesak. Kita perlu jatuhkan presiden siapa ni? Zainal ni orang bunga kan. Dia senang nak tahu orang bunga ni, senang je. Kalau tiba-tiba dia tidak bersetuju, dia kata, kenapa Zahid Hamidi diangkat sebagai TPM? Dia kluster mahkamah. Sepatutnya Tokmat lah TPM. Tuan kena tahu, itu adalah kluster bunga. Kluster bunga, tuan-tuan. Dan dia pandai berpura-pura. Dia tak kata angkatlah Isamuddin sebagai TPM. Dia kata Tokmat lah TPM. Dia cuba nak melaga-lagakan penyokong Tokmat dengan penyokong Dr. Zahid. Ini kebijakan kluster mahkamah ni. Jadi orang macam tu tuan kena kenal pasti. Kalau dia buka mulut saja, dia pertikaikan saja pelantikan presiden kita, tuan terus cakap kat dia, you ni UMNO ke bunga? Kalau dia kata dia UMNO, kalau you UMNO, takkan you termakan fitnah pendakwaan terpilih yang dibuat oleh bunga? Kalau dia marah, suruh dia isi borang bunga lagi baik. Betul tak? Saya senang ni. Ada juga 2-3 orang lah duk petikai. Oh, Zahid kluster mahkamah mana boleh TPM? Saya kata, you ni orang UMNO ke orang bunga? Orang UMNO. Kalau you orang UMNO, takkan you percaya pendakwaan terpilih yang dibuat oleh bunga? Dia diam. Kalau you rasa you dah hilang kepercayaan kepada presiden, kan? Jadi you lebih percaya pendakwaan terpilih yang dibuat oleh Bersatu kepada presiden, baik you isi borang Bersatu lah. Lagi nampak soleh. Nanti masuk sana terus dapat jadi ahli syurga. Cerita dia. Jadi kita yakin pemilihan yang akan datang ni akan berlaku pembersihan. Tentu pemimpin yang bakal terpilih, pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin UMNO, bukan pemimpin Bersatu. Ini jangan silap undi pula. Anwar Musa tu terang-terang pemimpin Bersatu, tapi dia biasalah, bila misi dia nak menjatuhkan presiden, nak membawa UMNO kepada Muhyiddin gagal, kan? Daripada Ultraman dia jadi U-turn man. Dia U-turn man pun sebab dia kalah dalam persaingan untuk memilih menteri. Jadi dia akan berpura-pura berjiwa besar. Dia akan berlakon depan kita, pijak semut pun tak mati. Nanti pemilihan dengan undi dia. Kalau undi dia, bermakna apa? Mereka akan menjatuhkan kerajaan yang ada hari ini, dan mereka akan bawa sokongan kepada Mahyidin. Kalau Mahyidin jadi Perdana Menteri balik, tentu ekonomi jatuh, ringgit akan jatuh, negara tak stabil, kemiskinan akan meningkat, pengangguran akan meningkat, dan tak tahulah berapa ratus bilion lagi dia nak pinjam, tuan. Itu ke dia. Ya, Azminuddin, apa Tuan Azminuddin kat Facebook cakap pun tepat, kan? Hebat tuan, brilliant, hebat. Saya tabik tuan. Muhammad Sazwan, hoi orang gila, you kata saya gila atau you orang gila? Bye bye. You beranggapan orang tu gila, orang ni gila, sebenarnya you yang dah gila, kan? Sebab you tak boleh terima hakikat, kan? You memang bengang kepada UMNO. You begitu happy selepas keputusan diumumkan. Kesombongan dan keangkuhan Perikatan Nasional tidak dapat saya gambarkan. Terlalu teruk, tuan-tuan. Hidung mereka, tuan-tuan, lebih tinggi daripada Gunung Everest pada waktu, tuan-tuan. Malah ada yang menyindir saya kat kawasan saya ni, kan? Mi, buat apa tu? Kan? Buka banner ke? Bagi kat saya banner tu. Ada. Saya kata, pergi mana abang? Ni kalut-kalut ni nak pergi jumpa bakal MB Perak yang baru. Amboi. Nanti kita kawan balik nak. Saya kata tak apalah, dia gembira lah. Saya pun tak kata apalah. Kita je deh kawal emosi.
Kita tahu orang tu provokasi kita. Jadi kita tak nak panjangkan cerita, lebih baik kita diam. Orang putih kata silent is golden. Diam itu emas. Tapi tak berpanjangan lama. 4 hari kemudian, kebetulan dia duduk berjogging, dia tersampak dengan saya. Saya buat tak tahu lah, kita tak mau perli dia, sakit-sakit hati je. Saya buat tak tahu je lah, angkat tangan macam tu. Oh, marah sungguh. 9 kerusi jadi MB, tak sedar diri, dia kata kat saya. Saya pun diam, tak kata apa. Saya dengar dia kata, duk ngomel lah, pumpang, marah. Saya kata, apa sepak ni? Abang kalau menang 26 kerusi pun tak cukup juga nak jadi kerajaan. Betul? Yang abang petikai Datuk Seri Syarani jadi menteri besar, apa sebab? Oh, dia marah dia pun masuk dalam pejabat lah, malas nak layan lah. Kan, tak kita tak pasal ya orang naik angin buat kita. Kita kena tahu. Pasal kadang-kadang setengah orang ni masa dia menang ni, dia sakan melawak kita. Time kita menang, kan? Kalau kita melawak juga, takut lebam biji mata kita. Jadi elok lebam biji mata, silent is golden. Pasal apa jadi macam tu? Sebab mereka lupa. Mereka terlampau angkuh. Dan mereka yakin pada waktu itu mereka akan jadi kerajaan Malaysia. Sebab apa? Sebab ketua mereka di atas tu dah berunding dengan ketua broker Isyamuddin. Dan 10 orang ahli parlimen BN dah turunkan SD menyokong Muhyiddin. Kan? Cuma mereka gagal untuk mengangkat Muhyiddin sebab undang-undang. Sebab ada undang-undang. Kalau tak ada undang-undang, tuan-tuan, Muhyiddin dah jadi Perdana Menteri. Undang-undang lah yang menghalang Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Tapi kalau tuan tanya Haji Hadi, dia kata pengadil tak adil. Pengadil tipu. Pengadil menambah masa kepada yang kalah. Pengadil alih tiang gol. Dia akan kata macam tu. Tidak. Tapi sebenarnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lah. Tiada daya, tiada kekuatan kita ni. Kan? Semuanya atas pertolongan Allah semata-mata lah. Dan Muhyiddin tak boleh diangkat sebagai Perdana Menteri kerana bertentangan dengan undang-undang. Dia sokongan banyak mana pun, kalau bertentangan dengan undang-undang, benda tu jadi haram. Patutnya Haji Hadi kan sedar lah, benda yang haram tu tak boleh dihalalkan. Kan? Dengan SD. Kalau kita nak menghalalkan benda haram dengan SD, mana boleh kan? Sama lah kalau benda tu, contohnya benda yang haram dimakan, kita tak boleh halalkan dengan cop halal. Boleh tak? Benda ni haram dimakan, nak halalkan pakai cop halal, tak boleh makan juga, dia haram. Sama jugalah perbuatan Perikatan Nasional. Memang dia dapat 10 SD ahli parlimen, dia cukup majoriti pada waktu tu, kan? Tapi benda yang dia buat tu benda yang haram, yang cuba dihalalkan atas SD. Walaupun cuba dihalalkan benda yang haram dengan SD ni, tetap haram. Sebab tu Muhyiddin tak terpilih sebagai Perdana Menteri. Clear? Contoh macamnya bagi mudah faham lah. Makanan tu makanan yang haram. Boleh tak kita nak halalkan benda yang haram dengan cok halal? Tukang plastik saja, benda tu, daging tu haram, kita buh dalam plastik, cop halal. Adakah daging tu halal dimakan? Tak halal. Betul? Takkanlah JAKIM nak menghalalkan daging tu haram, tapi ada cop halal ke itu? Tentu juga haram. Tak boleh pakai cop halal, benda ni haram. Haram dimakan. Sama juga tentang ahli parlimen ni. Perbuatan Haji Hadi ke Muhyiddin, perbuatan yang haram. Kau tim dengan Isyamuddin nak dapatkan cok halal kat 10 orang ni, pakai statutory declaration SD, kan? Kenyataan bersumpah, tetap haram, benda haram. Itu punca, kan?
Maidin tak boleh jadi menteri. Jadi sepatutnya Haji Hadi tak bolehlah marah kepada pengadil. Benda ada haram, takkanlah pengadil nak halalkan juga. Benda tu jelas haram. Daging yang haram, kalau pocok halal pun tak boleh. Haram juga. Itu cerita dia, tuan-tuan. Clear? 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 Tuan bagi tahu kepada segintir pihak yang tak faham ni benda ni. Tuan cerita analogi macam saya cerita. Kan? Buat style orang kampung cerita. Daging ni haram dimakan. Tak sembelih. Tapi kita nak halalkan daging tu, kita boleh cop halal kat daging itu. Kita minta cop halal dengan JAKIM. Kita kata daging ni halal, dia kata tak. Tapi JAKIM cek haram. Mana tak boleh dihalalkan. Sama jugalah cerita 10 orang ahli parlimen ni. Haram. Oh, dia bagi SD. Saya sembang sendiri dengan Muhyiddin, sembang sendiri dengan Isyamuddin On. Isyamuddin mengesahkan 10 orang ahli parlimen Barisan Nasional menyokong Mahathir Yasin sebagai menteri. 10 orang sokong tu benda haram, Tuan Guru. Tuan Guru nak alaikan macam mana? Haram dari segi undang-undang. Haram dari segi perbuatan. Haram dari segi agama pun haram tu perbuatan tu. Agama kita tak benarkan kita membuat perbuatan yang haram dihalalkan dengan SD. Apa ni? Ku Imran yang saka duit rakyat tu halal ke? Sangat oi. Kita tengok nanti siapa sakau. Sabang Azad lah. 600 million siapa sakau. Tak lama kita tahu lah. Tu saya kata tak lama lagi Perikatan Nasional akan berpecah belah. Dan yang mengundi Perikatan Nasional lepas ni dia akan sedar. Kan? Dia akan sedar. Tapi kita ni tak mau ikut perangai bersatu. Dakwa dulu baru siasat. Kita nak Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan yang ada hari ini, siasat dulu cara terperinci. Biar lambat tak apa, yang penting tak jadi macam zaman bersatu dulu. Dakwa dulu baru siasat. Itu yang berlaku ke Pinamno. Dakwa dulu baru siasat. Nampak sangat kan pendakwaan terpilih. Sekarang ni kalau orang nak kata pendakwaan terpilih kepada mana-mana tokoh Perikatan Nasional, tak boleh. Sebab saya tengok kerajaan perpaduan ni be careful, sangat berhati-hati. Dia ikut rule of law, mengikut undang-undang. Dia akan siasat, tapi dia akan ambil masa. Dia tak akan buat pendakwaan baru siasat. Dan mereka takkan buat pendakwaan terpilih sekiranya ada salah guna kuasa, pecah amanah, korupsi dan isu dana yang mencecah hampir RM600 bilion ringgit Malaysia ketika darurat. Contoh dia. Okey, ada apa soalan lagi tuan-tuan? Saya bukan ulama, saya cuma buat analogi tadi. Kan analogi macam tu pun ada orang sini saya nak jadi ulama ke? Saya rasa analogi saya tu very clear. Daging yang haram tak boleh dihalalkan dengan cop halal. 10 ahli parlimen tu tak boleh dihalalkan dengan SD. Sebab tu Seri Paduka Baginda Tanah Agong menambah masa buat perbuatan yang dibuat oleh Mahathir, perbuatan yang haram. Dan Haji Hadi tak boleh marah kepada pengadil. Haji Hadi kena insaf. Jangan buat macam ni. Buat macam ni kotor orang nampak. Betul. Orang nampak kita kotor. Akhlak kita buruk. Hati kita hitam, orang nampak. Kita nak tunjuk orang-orang non-Muslim contoh.
Orang non-Muslim tak baca Quran, tak baca hadis, tuan-tuan. Tapi dia melihat perbuatan kita, dia lihat akhlak kita. Kalau akhlak kita duk mencuri ahli parlimen orang sebagainya, rosaklah. Mana kita ni orang Islam, kena tunjukkan tauladan, tunjukkan akhlak yang baik kepada bukan Islam. Itu cerita dia. Itu cara sebenar untuk buktikan kepada bukan Islam bahawa Islam ni sebuah agama yang adil, yang sederhana, yang tidak pilih kasih, yang tidak mementingkan diri dan berlaku adil sesama insan. Sebab orang bukan Islam menilai atas akhlak kita, atas perbuatan kita. Kalau perbuatan kita ni duk curi ahli parlimen ni, sana haram, dia haram, ini Haji Hadi kata. Tapi curi ahli parlimen tak haram. Macam mana orang nak respect kepada kita kalau perangai kita tu lebih teruk daripada perangai penyamun. Zainul Ma'asyad, orang Melayu melihat akhlak Presiden UMNO sakau Bang Zainul. Abang Zainul nak kata apa, abang katalah. Abang Zainul sekarang emosi. Tak lama lagi Abang Zainul akan minta maaf kat saya. Abang Zainul akan telefon saya minta maaf kat saya tak lama lagi. Jadi saya biar dulu Abang Zainul nak kata apa, katalah kat saya. Nak kata kat Presiden dia kata pun katalah. Masa akan menentukan. Bang, muka salam bang. Cuk dulu bang. Masa akan buktikan siapa yang sakau tu. Sekarang tak apalah, nak kata apa boleh kata. Pasal sekarang ni siasatan belum dimulakan. Jadi kita semua kena sabar. Sebab kita tak boleh buat pendakwaan dulu baru siasat. Tak molek, tak cantik. Betul? Kalau nak buat sebarang pendakwaan pun siasat dulu dengan terperinci, supaya penyokong-penyokong Perikatan Nasional nanti tak mempertikaikan. Dia tak perlu tergesa-gesa. Sebab 600 bilion ni bukan jumlah yang kecil, saudara. 600 bilion tuan, kalau kita nak pakai lori 3 tan, saya rasa daripada Malaysia ni sampai ke Rusia kot. Daripada Malaysia mau sampai ke Rusia, tuan-tuan. Kalau nak pakai lori 3 tan angkut duit 600 bilion tu. 600 bilion jumlah yang besar. Tuan bayangkan pakai note 100. 600 bilion dan note 100. Note 50 bayangkan berapa banyak. Dulu mereka duk cerita 2.6 bilion betul. Tapi yang ni 600 bilion. Lagi besar daripada 2.6 bilion. Betul? Jadi sama-sama kita nantikan siapa pencuri, siapa perompak, siapa penyangap. Dan kita ni bukan jenis perangai bersatu. Nak maknanya mana-mana orang atas kepentingan politik kita. Dan kita ni tak pernah nak mengamalkan amalan nak tangkap ahli-ahli Parlimen Perikatan Nasional. Buang masa sajalah. Kita tak berminat. Betul? Jadi kalau berlaku siasatan, sebenarnya tak ada kepentingan untuk Barisan Nasional pun, tak ada kepentingan untuk unity government pun. Betul tak? Sama-sama kita nantikanlah. Sama-sama nanti. Irwan Shah 600 bilion tukar shilling 10 sen sampai USA. Lepas USA sampai Brazil, tuan-tuan. Sampai Brazil. Okey. Saya tak apalah. Kita macam kepada penyokong Perikatan Nasional, kita jangan marah depa. Pasal sekarang ni mereka dalam keadaan yang emosi. Sebab kita tengok Sanusi baru ni berucap di Padang Serai. Dia marah hanya kepada pengundi. Dia marah sungguh. Mengamuk-ngamuk dia. Saya tak ban. Pemimpin dia emosi, penyokong dia pun emosi juga. Jadi
Orang yang dalam emosi ni dia under krisis, di bawah krisis. Jadi di bawah krisis ni dia ada 3 stages, 3 tahap. Tahap pertama dia murayan, macam Muhyiddin, Sanusi, Haji Hadi, dia murayan, dia sebut nama Isyamuddin, dia murayan pengadil tak adil, tu murayan. Tu stage pertama. Stage pertama ni kita relax je, tengok je perangai dia. Stage kedua ni stage dia menerima atau tidak menerima. Kebiasaannya mereka akan terima tak lama lagi lah. Kalau kata pemimpin mereka tak terima juga, maknanya kita akan standby lah, kena buka hospital gila tambah lah, takut gila lah. Takut gila lah. Kebiasaannya boleh terima lah. Dan stage keempat tu akan berlaku lah perpecahan yang cukup teruk dalam Perikatan Nasional. Penyokong-penyokong dia akan mula lari lah, meninggalkan Perikatan Nasional bila satu persatu terbongkar lah. 600 bilion takkan mereka. 600 bilion bukan sikit tu. Ku Imran suruh rafi siasat kapal LCS. Kapal LCS pun suruh rafi siasat lah. Kes tu melibatkan pemimpin bersatu juga. Betul tak? Tak apalah Sabang lah. Dulu dia memang orang UMNO, tapi dia lompat parti, masuk bersatu kan. Biar kat dia lah. Saya pun tak mau komen panjang sebab benda tu dalam siasatan pilihannya. Okey tuan. Saya okey je. Saya rasa lebih tenang hari ni. Sebab tengok penerimaan rakyat dari kerajaan perpaduan ni pun baik. Orang Melayu dapat terima, orang Cina dapat terima, India, asli, Sabah, Sarawak. Kita rasa ketenangan tu wujud dalam kehidupan harian kita. Dulu kalau kita nak pergi kedai Cina pun kita bimbang, orang Cina nak masuk kedai Melayu pun dia bimbang. Masing-masing syak wasangka. Tapi bila tertubuhnya kerajaan perpaduan ni, orang Melayu, orang Cina, orang India dah sepakat. Rasa macam jadi mudah. Rasa macam pergaduhan kita sekian lama itu berakhir dengan penyatuan yang hebat. Kuasa Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya. Kalau tidak kita ni Melayu, Cina, India lah contohnya lah, di Semenanjung tak pernah rasa ngam. Hang tengok aku tengok masing-masing ada macam ketakutan dalam diri masing-masing. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Dr. Zahid Hamidi TPM, dan satu, kita rasa macam kita semua menang pilihan raya. Kita rasa macam kita menang pilihan raya. Dan omelan ataupun tomahan membuta tuli yang dibuat oleh Perikatan Nasional itu macam kita rasa macam ibarat buih-buih di lautan. Tak bagi kesan pun kepada kestabilan kerajaan perpaduan ini. Kita juga nampak ekonomi kita memulih dengan baik. Mata wang kita meningkat. Dan tak lama lagi saya percaya harga minyak akan diturunkan. Cuma bagilah masa pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Anwar ni dia kata dia buat. Dia bukan Mahdi. Dia kata dia kencing. Bukan Muhyiddin. Dia janji dia kencing. Anwar dia kata dia buat. Tapi bagi dia masa. Betul sebab kerajaan perpaduan kena bawa berbincang dengan betul. Dia akan turunkan harga minyak juga. Saya percaya. RON 97, RON 95 akan turunkan. Turun sikit pun tak apa. Cukup harga barang akan turun. InsyaAllah lah. Dan kita berpakat-pakat lah tuan-tuan. Buang yang keruh, ambil yang jernih. Air cincang takkan putus. Berdamai dengan musuh lebih mudah sebenarnya. Tapi maafkan pengkhianat kali kedua. Cukuplah kita dikhianati. Jangan benarkan perjuangan kita dikhianati mereka lagi. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Facebook. Terima kasih warga TikTok.
Ya bang.